ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Nawaitu ta'allu wa ta'lim wa tazakkura wa tazkira wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulihi wa du'a ila al-huda wa dalalata 'ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni as'aluka 'ilman ladunni wa mashraba safihani ya wahabu ya ghani. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bih wa bi ulumihi fid darain amin. Wa biyassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkata Tuan Husain Kedah dalam kitab dia Hidayatus Sibyan, sehinggalah perkataan beliau sekat mana Syahdan kau mana? Syahdan. Dan dibahagi pula sifat 20 ini atas dua bahagi. Dibahagi sifat 20 ni kepada dua bahagi. Dari sudut mana? Dari sudut ketuhanan. Apabila kita sebut tiada Tuhan yang benar, yang sebenar kecuali Allah sahaja Tuhan yang sebenar, maka orang bertanya, apa maksud Tuhan tu? Tiada Tuhan. Tuhan ni satu istilah. Supaya kita kata boleh. Cikgu, Tok Imam, satu istilah. Orang nak tanya, gapo maksud Tok Imam? Gapo maksud boleh? Gapo maksud Tuhan? Maka kalau kita tengok sifat 20, dari sudut ketuhanan terbahagi kepada dua. Kenapa terbahagi kepada dua? Kerana ciri-ciri Tuhan dua. Ada dua ciri-ciri ni, sifat ni, maka tu dipanggil Tuhan. Pertama, istighna ilah an kulli ma siwa. Tak perlunya Tuhan. Benda yang kita anggap Tuhan itu kepada sesuatu pun. Syarat pertama, dia tidak perlu kepada apa-apa. Tu syarat pertama. Istighna mana? Kedua, waftiqaru kulli ma ada ilaihi. Berhajat semua sesuatu itu kepadanya. Dia tidak berhajat ke sesuatu, sesuatu berhajat kepada dia. Dua syarat ni, maka itulah Tuhan. Jadi kalau kita terjemuh tiada Tuhan yang sebenar, hanya Allah Ta'ala sahaja. Terjemuh perkataan Tuhan, terjemuh aku ni. Tiada yang tidak berhajat kepada sesuatu. Dan sesuatu berhajat kepada dia. Kecuali hanya Tuhan saja yang tidak berhajat kepada sesuatu. Dan sesuatu berhajat kepada dia. Maka maksud Tuhan lagu tu. Apabila sifat 20, kena bahagi dua lah. Apakah ciri-ciri sifat yang ada pada Tuhan menyebabkan dia tak perlu pada sesuatu. Dan apakah pula sifat yang menyebabkan sesuatu terpaksa berhajat kepada dia. Tu bahas bab istighna iftikar. Kita kata ulai apa 2-3 kali mengaji hak tula dari sudut. Jadi macam-macam lah manusia. Mutu. Dari sudut boleh wagi derak, wagi gapo, mutu. Tapi mutu kadang boleh buat tepuh orang, boleh buat tukung, boleh buat gapo. Jadi sudut dia panggil. Benda sama kadang-kadang function dia, fungsi dia macam-macam. Maka sifat 20 dari sudut perbahasan ni gini. Dari sudut perbahasan sifat start jadi 20. Dari sudut jenis-jenis sifat jadi 4 pula. Nafsiyah
salbiyah, ma'ani, maknawiyah. Dari sudut ketuhanan pula, pecah jadi dua pula. Dari sudut gini pula, ada tak ada, pecah pada gini pula. Tiga pula, macam-macam lah. Dari sudut. Hak wajib ngajinya, 20 sifat tu. Nak bahas dari sudut ketuhanan boleh. Dari sudut jenis-jenis sifat, boleh berlaku. Hak penting ngaji, hak lepas ke fardu ain. Dia kata, atas dua bahagi. Tu buat apa jadi dua bahagi? Bahagi yang pertama dinamakan istighna. Artinya kaya Tuhan, yakni kaya sini tak perlu dah. Bukan kaya banyak pitih. Banyak pitih ni bukan kaya. Kerana kalau orang banyak pitih tu dia tu kaya, nescaya dia tidak perlu kepada sesiapa. Tapi kita tengok, dia bawa kereta dia orang lain. Dia tak nak nasi dia orang lain. Berarti dia tidak kaya, dia banyak harta. Beza istighna ni. Kaya yakni tidak perlu Tuhan daripada tiap-tiap barang yang lainnya. Lain pada Tuhan, Tuhan tak perlu pada. Iaitu kayanya Tuhan daripada zat. Tuhan tak perlu kepada zat lain. Dah dia tu zat dah. Seperti mana sifat kerah berhajat kepada zat dinding, zat batu untuk dia zahirkan diri kerah dia diri. Maka Tuhan tu dia zat dah. Tak perlu menumpai kepada zat lain untuk menzahirkan diri dia. Tu menumpai pada zat. Duduk atas zat lagi-lagilah tak perlu. Menumpai pun tak perlu dah. Seperti sifat menumpai pada zat. Tak perlu dah. Apatah lagi zat menumpai pada zat. Tuhan menumpai pada arah. Tupai duduk atas. Tak payah. Tak perlu. Zat dia tak perlu dah. Menumpai duduk lagi-lagilah tidak perlu. Dan kayanya daripada fa'il, pencipta, pembuat. Kita berhajat kepada pencipta. Yang menjadikan akan dia. Tak perlu dah. Kalau tidak, panggil Tuhan. Gapo dia dicipta. Dan maha suci daripada kekurangan. Tak perlu. Dia bersih daripada segala kekurangan nisbah ketuhanan. Bukan kekurangan nisbah kita. Kalau kita, orang tak ada tangan, cacat. Orang tak ada kepala, mati. Tapi Tuhan tak ada kepala, Tuhan tak ada tangan. Cacatnya Tuhan. Bukan gitu. Waktu nisbah kita. Kalau kita nak nisbah manusia, makhluk sama makhluk, pelik dah. Motor Vespa, kita bubuh minyak petrol, kita tak minum minyak petrol. Cacat kita. Dok manusia tak minum minyak petrol. Maka sempurna dah kalau dia tak minum minyak petrol. Tu sama-sama makhluk, tak boleh kias dah kesempurnaan. Dari sudut benda ni, sempurna dia lagu ni. Tu sama-sama makhluk dah. Kita tak boleh kias dah. Motor, seming, gapo dia. Memang berlainan jenis, berlainanlah kesempurnaan. Apatah lagi di antara Tuhan dengan makhluk. Lagi-lagi. Tak boleh nak kias. Jadi kesempurnaan Tuhan tidak diketahui oleh makhluk. Kerana apa? Kita tak tahu maklumat mengenai Tuhan. Hanya sedikit sahaja. Jadi jangan kias dengan kita lah. Lepas tu Tuhan tidak gini. Tak ada dia. Jangan kias dengan kita. Lepas tu Tuhan tak duduk atas arah nyanyi dia. Benar je tu. Lepas tu Tuhan tak ada duduk mana. Dia tu hatu kau apa. Kata situ bodok. Hatu lagu tu. Penat demo. Jangan kias dengan kita. Artinya tiada berkehendak ia kepada zat. Tak perlu pada zat. Kerana ia zat. Kerana dia zat dah. Zat tak boleh menumpai pada zat. Tu kaedah dia. Kerana apa maksud zat? Benda yang berdiri dengan sendiri dah. Nak tumpai orang apa? Dia berdiri dengan sendiri dah. Tu zat. Maka kalau benda yang menumpai pada sesuatu lain, tak dipanggil zat, dipanggil sifat. Faham dulu takrif lagu tu. Maka apa faedah zat menumpai pada zat? Tak boleh. Takrif zat lagu tu. Siapa dia wi takrif lagu tu? Orang lah wi, ulama lah wi takrif lagu tu lah. Amo nak wi takrif lagu lain. Amo nak percaya hok mana? Hok demo nak wi takrif ko, hok ulama wi takrif. Ada orang lah ni, dia kata, siapa dia pandai-pandai wi takrif lagu ni? Bukan nah Quran hadis pun. Sudah kata. Pelik sungguh. Siapa dia wi takrif nasi khabu lagu ni?
Pening kita manusia lah, makhluk lah muka dia kata. Maka zat ulama orang bijak-bijak wi takrif dia lagu ni. Oh saya tak perhati takrif lagu ni. No, saya nak rekod diri. Pas demo tu orang rekod ke apa? Orang lain hok bijak pada demo tak percaya, demo ngaruk kau si kau nak suruh percaya pula. Takrif demo kau hamba tak si pakar. Jadi ada manusia ni tak si terima hok orang. Pelik sungguh. Hok terima, hok dia ya. Ni masalah juga manusia ni. Ahli kalam ni rekod macam-macam takrif zat lah, masuk sifat lah, masuk hal lah, masuk subutiyah, masuk rekod belakang. Macam-macam aina. Ni rekod belakang. Subhanallah. Kita ni kan makhluk yang direkod. Mesti merekod. Coba. Pelik sungguh. Takrif ni berdasarkan pemerhatian manusia. Ilmu Tuhan ni lagu tu lah. Nak uwi kepada manusia. Kadang-kadang Tuhan uwi dalam bentuk wahyu. Kadang-kadang Tuhan uwi bentuk ilham kepada ulama-ulama. Cakap Tuhan nak uwi mari takrif usul pekoh. Nak mari ngajar pekoh. Maka ya uwi ilham kepada ulama. Maka ulama dapat ilmu. Sebagaimana Imam Syafi'i boleh buat mazhab Syafi'i. Mari sendiri kau tak. Cakap Tuhan nak buka mazhab Syafi'i. Pelik sungguh. Quran hadis ada dah ke. Maka dijelma ke ilmu ia di dalam ilham pada ulama-ulama. Maka dia buka mazhab. Buka. Semua keedah-keedah diambil daripada Quran hadis dan dibimbingnya daripada Allah Ta'ala. Petunjuk daripada Tuhan. Mazhab Hanafi buka mazhab. Cakap Tuhan nak buka mazhab Hanafi pula. Nampak? Jadi, Tuhan nak menzahirkan satu-satu benda dengan asbab. Ilmu itu dizahirkan dengan asbab. Ilmu nahu, ilmu balaghah. Cakap Tuhan nak mari ngajar aruk qawafi. Nak mari ngajar nahu, mati alpiyah. Cakap nak kena direct Tuhan. Tak boleh melalui makhluk, kamu tak boleh terima. Benar. Tuhannya zahir melalui perantaraan juga. Hatta hidayah. Sehingga ke hidayah kita sendiri pun melalui Nabi Muhammad. Mudah kalau kecek. Kalau tak ada Nabi Muhammad, tak ada hidayah kita. Mudah kecek kata. Mudah kecek. Tuhan belakang. Ya. Tapi apa ya Tuhan sungguh hatta Nabi Muhammad. Berarti ada benda Tuhan tak buat direct. Nampak takut nampak selajak kan. Jadi tak boleh nak kecek gosok kali. Kat gapo-gapo kan. Nyanyolah. Jadi Tuhan buat nak suruh nampak sifat musawwir dia. Lahirlah sifat ilmu nahu melalui tuk-tuk nahu. Lahirlah ilmu kalam melalui ulama-ulama kalam. Lahirlah ilmu-ilmu fiqh, mazhab-mazhab melalui imam-imam mazhab. Mari mana? Mari pada Tuhan belakang. Lagu tu jangan buat panik ni, mari takrif mari mana. La haula. Dia ingat orang buat kedai kopi ni wi takrif lagu ni. Orang tak ngaji PMA kau ke apa. Orang mengaji alim. Orang dapat hidayah petunjuk pada Tuhan, ulama. Siapa keluar ni kita dok pakar takrif dia. Kita ni memanglah tak cerdik pakar takrif orang ya. Moga kita tengok benda makhluk ni serupa tikus tengok besi. Tak boleh nak buat mana. Kalau tikus tengok labu, boleh juga kerik-kerik. Tengok besi, tengok alam ni tahu tak faham apa dia. Tengok apa dia pada langit ni tahulah. Tak nampak apa, nampak gitu. Penat kita. Ada orang Allah Ta'ala beri ilham, dia tengok sesuatu, Allah Ta'ala beri ilmu kepada dia. Berapa banyak ilmu matematik, ilmu geografi, ilmu goni, sains, macam-macam. Kerana pemerhatian manusia. Salah kau ilmu lagu tu? Tak salah. Kerana ilmu itu macam-macam. Dizahirkan melalui Al-Quran, hadis ataupun pemerhatian kita. Ada orang tak perhati. Zat dah. Apa dia zat? Apa zat maksud dia berdiri dengan sendiri? Sudahlah orang lagu ni. Penat lagu tu. Siapa dia rekod melu? Siapa dia memberi iti dia melu? Takut bukan melu. Dia nak skepi. Pening. Jadi pening orang lagu ni. Jadi orang penat. Penat. Dia duduk saing orang lagu tu. Penat. Bapa panggil sepoket mutu. Kamu tak perhati, hang panggil nyepak. Jadi payuh kita kecek dengan orang lagu ni. Orang dia jadi lah canggih istilah ni. Dia jadi tak ada disiplin lah ilmu, tak boleh nak kecek lah. Kamu nak panggil nyetak bah. Payuh kita nak kecek kawan ni orang panggil suwi. Dok kamu nak panggil basika. Payuh jadi keliru habis. Istilah ini disiplin. Dalam satu-satu ilmu dia ada istilah dia supaya manusia berdisiplin. Mikir supaya orang standard. Jangan mikir supaya orang pelik-pelik. Supaya kita sebut zat. Zat kena faham lah. Benda berdiri dengan sendiri. Tak berhati. Sudah payah lalu. Ginilah dia mau tak mengaji. Kita ni dia mau pening. Kita buka contohnya tajuk. Beki mutusika. Dia duduk bahabak kereta rebah. Selok betul. Buat apa sepoket ni? Kereta rebah tak Jepun saya. Astagfirullah. Memel lah.
Ni motor kena pun tayar. Hang tak puas hati? Penat. Penat lagu ni orang ni tak boleh istilah. Jadi apa kita ada orang tanya, apa ni pandai-pandai awak zat apa maksud berdiri dengan sendiri? Dia ahli dia, ya adalah ulama-ulama dia. Jangan awak sekut tahap tu kat kita ni. Jadi nak canggah orang semacam. Ada manusia ni nak tunjuk dia pisau kau gua nak lolok nampak macam baca belalok mata-mata pakai spek lagu mana kau. Tak salah. Zat dan tiada berkehendak ia kepada fa'il yang menjadi akan dia kerana ia coding. Tak perlu dah sebab dia tidak ada permulaan kita ngaji dah. Maka tiada perlu kepada pencipta dak. Kita buat apa perlu kepada pencipta? Kita bukan benda coding. Kita benda baru. Benda baru ni dulu asal tak ada. Sekarang ada dia dicipta. Dan tiada berkehendak ia kepada orang yang menolak daripadanya kekurangan. Tak perlu kepada satu benda nak tolak kekurangan. Kalau Tuhan tu pekok, maka dia berhajat kepada seseorang. Sesuatu nak merawat penyakit pekok dia. Pekok ni apa? Tak boleh mendengar. Dia nak dengar tak boleh. Bukan dengar lagu ni lah. Dengar pakai telinga. Ni hamba nak tunjuk sebab hamba ada telinga. Hamba dengar biasa guna telinga. Jadi hamba buat contoh ni bukan kata Tuhan dengar gini. Dok. Cuma takribul fahmi. Nak mendekatkan kepada faham, maka boleh dibuat contoh-contoh di dalam pengajian ilmu tauhid. Tapi kalau nak buat contoh ke orang awam, bahaya. Kerana maka tangan tu tunjuk tangan. Ada ulama kata haram menyebabkan manusia faham, tangan mesti di atas kalau duk bawah panggil kaki. Biar ada jolo dua-dua pun. Ni jolo ni, ni jolo ni. Maka dia faham, kalau duk bawah, setul lah panggil kaki. Kaki meja, kaki gotu semua duk bawah. Kalau dak atas orang tak panggil, kaki meja dak di atas pelik. Jadi ada persamaan dia. Maka benda-benda lagu tu hanya di dalam majlis pengajian sahaja dibenarkan. Untuk orang awam setengah tu tak boleh kerana akan menimbulkan waham, kekeliruan dan sengkoan yang tidak pernah disengkau oleh sahabat-sahabat dulu. Sebagaimana sahabat mengaji dengan Rasulullah, jelas Ar-Rahmanu ala arsistawa. Yadullah fauqa aydihim. Jelas. Jelas ke apa dia? Jelas ayat tu. Tak ada bunyi selu-selu. Memang jelas tu bunyi lagu tu. Pas lagu mana maksud dia? Wallahu a'lam. Nabi tak pernah syarah, maka turun dia kita beriman seperti tu. Maksud dia istawa ni duduk. Dah. Bukan makna duduk. Nabi tak pernah sebut jalasa qa'ada tak apa. Nabi kata istawa. Istawa ni maksud dia ke apa? Bahasa Arab ada belah makna. Maka tak tahu. Kerana Tuhan tak beri perincian cerita ni, hanya memberi kalimah lagu tu. Maka wajib beriman dengan lafaz dia. Makna dia ada belah makna. Maka kerana banyak makna dia, jadi ayat mutasyabihat. Ayat menjadi kesamaran dari sudut makna dia. Lafaz tak ada kesamaran dah, tentu dah ayat Quran. Tak ada orang kata, saya masih sama. Istawa ni ayat Quran. Bening dia mu. Dia kata khalah menafikan istawa. Siapa dia ajar khalah menafikan istawa? Semua ulama tidak menafikan ayat Quran. Istawa semua orang beriman. Daripada dulu orang Islam siapa? Satu huruf pun kita tidak pernah nafi daripada Al-Quran. Kita nafi makna dia. Warum tanziha. Lagu tu. Jadi Tuhan ni tidak perlu kepada sesuatu untuk menolak kekurangannya. Kerana apa? Kerana dia maha suci daripada kekurangan. Gapa dia hak benda kurang ni sebuah Tuhan kata dia boleh mendengar. Berarti pekok ni kekurangan. Tuhan boleh melihat. Kenapa? Dah ayat Quran kata Tuhan boleh melihat. Kalau tak boleh melihat, kekurangan. Tuhan sebut ada dia tu tubuh six-pack. Tak ada. Maka kalau orang kata Tuhan tak tubuh six-pack, tak nafi. Tak kekurangan. Sebab tak ada. Tuhan tak jelas ke diri dia. Tiba-tiba kita nafi benda dia tak jelas. Tak apa. Tak ada masalah apa. Tapi kalau Tuhan royak, saya boleh mendengar. Saya boleh melihat. Saya boleh berkata-kata. Saya boleh berkecek. Saya boleh gambar. Tiba kata nafi. Itu menafikan. Menyebabkan kekurangan. Dia panggil benda tu lebih kepada sam'iyat berbanding dengan akliyat. Benda yang kita dengar daripada ayat Quran. Maka mari kita kena sabitkan, tentukan kalau nafi menjadi kekurangan. Masuk dalam istighna itu, iaitu sifat wajib bagi Allah Ta'ala ada 11 sifat. Dalam 20 tu kita ambil 11 sifat, menyebabkan Tuhan tidak perlu kepada sesuatu. Pertama, Tuhan itu benda ada dah, wujud.
Apabila Tuhan itu benda ada dah, dia tak perlu kepada sesuatu untuk mencipta diri dia, mencipta sifat dia, dia benda ada dah. Kidam, dia tidak ada permulaan. Kerana dia sifat ada permulaan lah, dia tidak perlu kepada sesuatu untuk mencipta diri dia. Elak dia, hak pertama, dia tidak berhajat kepada sesuatu. Kidam pula aku tu juga. Bakok kekal, Tuhan kekal, maka tak perlu kepada sesuatu untuk mengekalkan kejadian dia. Dia dah ada dah, tak perlu. Kita ni berhajat kepada Tuhan. Kalau Tuhan tak kekalkan kejadian kita, hancurlah kita. Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadih. Tuhan ni lain daripada makhluk. Kalau Tuhan sama, sudahlah. Sama ke? Sebut Tuhan sama dengan makhluk tapi dia bisa. Oh benar. Tuhan sama tapi dia bisa. Sama tak bisa dah. Demo sama dengan lembu tapi demo bijak. Bijak tapi serupa dengan lembu. Bisa tapi sama dengan makhluk. Pening pula. Maka ulama bahas mengenai orang berkata lagu tu. Tuhan hebat. Tuhan gapo tapi dia ada tangan. Menyamakan dengan makhluk. Tuhan hebat tapi dia ada muka, dia duduk, dia gapo. Menyamakan separuh tapi hebat. Sama dengan makhluk. Duduk tapi hebat. Hebat kata mana? Tak nampak lagi. Demo serupa lembu tapi bisa. Serupa lembu. Seru hati dah tapi bisa. Manusia demo. Kena wi lagu tu. Maka perkataan lagu tu memberi waham kepada orang makna kekurangan bagi Tuhan. Nak kata kafir maksud dia iktikad Tuhan tu maha sempurna, setengah orang tu. Tapi percakapan tu setengah tu membawa waham. Haram kepada orang mendengar, kadang-kadang dengar, lagu tu. Orang-orang kampung tak mengaji tu gak, menggo duduk kerja tak pernah mikir, tak pernah guna otak dengan betul. Tak pernah pergi mengakal apa hal lagu tu gak. Tuhan gosok sekali gak, jadilah mujassimah. Mujassimah ki ngajar lagu ni. Tuhan ada janggut, Tuhan begoni, Tuhan ada tangan, ada kaki, ada kepala, ada gapo, Tuhan ada betih, ada gapo. Patu gapo dia tak ada. Lah ni amun nak tahu dia ada janggut kodok lah. Kau dia tak ada janggut. Ataupun dia ni tino kau jatuh, tak sebut lagi zakat kau farah tak ada sebut lagi. Kalau ada tentu dah jatuh apa dia. Siapa perikat lagu tu orang berimeh? Apa? Kerana ada orang ngajar siapa perikat lagu tu. Padahal sahabat tak pernah kecil lagu tu. Timbullah kumpulan sesat dipanggil mujassimah. Kerana pengajian dia tu bahaya. Dia ngajar salah. Orang dulu ngaji tauhid juga, ngajar yadullah fawqa aydihim juga, ar-rahmanu ala arsyistawa. Tapi orang dengar tak faham lagu tu. Lah ni dia ngajar pegang zahir sugih, zahir guano. Habis orang sesat barat gua sekali. Pos kereta api. Ada kata Tuhan supaya labi pun ada. Labi lah. Mengajar siapa perikat lagu tu. Dia mengajar tauhid tu. Tapi kerana salah pengajian dia, pengajaran dia tu salah. Dia kata Tuhan duduk atas harah. Duduk atas harah. Lepas tu Tuhan turun 2/3 malam tu. Dia turun kepala dia. Kepala dia tu. Supaya labi tu tubuh tu labi tu. Orang-orang ngajar tauhid lagu tu. Bukan rekor ni. Siapa perikat ke apa? Ni bahaya mujassimah ni. Gosok kali labi tu labi dah menapuk. Tubuh duduk atas harah. Tak boleh pindah sebab dia tak boleh berubah. Lepas tu, tengah malam tu cari-cari. Tubik 2/3 malam tu, kepala dia turun. Labi yang menapuk lagu tu. Jodoh lebih kurang lah gitu. Tak ada apa lah. Maka orang dulu mengajar gua, Nabi Muhammad ajar sahabat juga. Tapi Nabi Muhammad tak ada pernah mengajar Tuhan labi. Sahabat tak pernah. Saya nak bakar mengajar anak dia. Tuhan lagu tu supaya labi kau. Tak ada orang mengajar lagu tu. Timbul ni kerana sesak cara pengajaran dia. Tu penting ngaji tauhid ni biar jelas. Faham kita biar sama dengan sahabat terima daripada Nabi Muhammad. Lagu mana Tuhan yang tergambar di hati kita, yang diiktikadkan lagu mana. Tuhan gini sempurnanya, tidak gini. Laisa kamislihi syai'un. Biar jelas lagu tu. Ni klik duk mengajar koro lah, labi lah, gapo dia, giling lah. Kita nampak tolong dia. Ulama tu mengajar lagu tu. Orang alim mengajar lagu tu. Orang tanya dia. Boleh dia jawab lagu tu. Bukan orang buat kedai kopi. Kalau kedai kopi kita tak bembel. Lah ni orang alim pun mengajar tauhid salah. Gosok sekali jadi lagu tu. Mujassimah ni. Akhir sekali. Siapa ada syarah mata Tahawiyah tu. Mata Tahawiyah tu betul. Abu Ja'far At-Tahawi tu betul. Tapi ada satu syarah dia ni sohu. Dia mazhab Hambali. Siapa mazhab Hambali malu dengan dia. Dia orang alim.
Ni kata lagu. Tuhan beginilah. Tunggu ada Farah dengan Zakah. Mana so. Janggut so lagi tak sebut. Jari ada sebut dah. Mata ada sebut dah. Gini ada dah. Lepas tu lagu mana? Jalanlah kapal bi'ayunina dengan mata. Jalan dengan mata ikut. Wak ke mana-mana. Jalan atas kapal dengan mata ikut. Yang penting sohir lagu tu. Rasa Tuhan jadi sopong dengan robot kok pun ada. Mata duk sini jadi nampak. Baga. Maka baga ni tak pernah dililit. Tak pernah berlaku zaman sahabat. Apabila manusia ini pernah menyembah makhluk, dia perlu kepada rupa. Hak sembah patung, sembah gapo, dia nak faham ketuhanan ni mesti dirupakan. Maka pergi ngajar lagu tu pula. Oh, sama sedar. Amo nampak sopo dengan gapo Transformer tu hero dia tu. Tak apa dia. Megatron. Batal jadi kereta, batal tukar jadi robot kok. Batal mata ada dua, batal tangan ada dua belah. Dalam Quran kata sebelah kanan ada dua. Ada kata sebelah kanan kanan. Ada kata tak. Kiri ada sebelah. Tangan kanan sebelah belah. Pening belakang. Kaki ada banyak. Patut perut. Allah. Karut belakang. Mata, ada jamuk. Mata ada dua mata. Pelik sungguh. Jadi pening. Pelik sungguh macam-macam. Lepas tu Tuhan ayat Quran kata, siapa dia lupa kami, maka kami lupakan dia. Tuhan lupa. Orang lupa. Ayat Quran kata. Kami lupa kepada dia. Tuhan lupa. Lupa yang layak lah dengan Tuhan. Lupa pun layak tu. Habis hok layak. Kata dia hok bisa dia sekali hok kata belakang tu. Kaki yang layak. Hok layak tu betul. Dia panggil trademark dia. Hok layak. Gosok kali kita sepak tak kok sepak ke yang layak lah. Awak hina saya tak? Hina yang layak. Hina perkataan yang layak berlakon. Ni orang duk ngajar atas balasuh lagu ni. Tak sesat lagi kalau kita nampak kalau ngaji agama. Pok kita duk sengih. Masyarakat duk kau sesat, tak ada orang cara. Kecek mengenai mujassimah yang marah di Wahabi. Kecek dia mujassimah yang marah di mujassimah. Kau berat lagi ahli sunnah pula yang backup mujassimah. Penak juga. Lepas tu ahli sunnah ke apa? Bukan ahli sunnah, tak mengaji, tak faham dah tu. Saya duduk pondok pun tak faham nak makan roba tu. Tak semestinya duduk pondok tu betul belakang. Tuhan mesti lain dengan makhluk. Apabila dia lain dengan makhluk, antara ciri kelainan dengan makhluk, tak perlu pada siapa-siapa dia. Kalau serupa dengan makhluk, mesti nak ke apa dia? Nak ke tempat, nak ke masa, nak selalu. Sekalipun, orang kata, muka tu saya cakap serupa dengan muka koala. Muka koala ke apa dia? Serupa dengan muka orang. Benda depan dia duk. Kalau duk belakang, panggil muka koala tak? Orang panggil ujung koala. Berarti dia memang ada kesamaan. Makhluk ni, dia pergi mana unggai yang. Gilah, tak arif ke apa dia ada persamaan dia. Maka kalau kita kata, muka koala menyebabkan perhajat belakang tu. Perhajat dia depan. Kalau duk belakang, tak panggil muka. Panggil kaki koala ke. Cakap sopa telinga kita dengan telinga koli. Sedap dia cara. Biar dia kata dia bisa mantik, kau bisa makulak, kau bisa apa dia. Tak mantik lah mana lagi demo. Jadi kadang-kadang tu silap cara huraya dia. Sebab tu ahlul hadis, dia hanya baca saja, dia tak pernah setuh. Kerana cara pengajian dia baca beriman. Tanya tak boleh sebab hak benda Nabi tak syarah. Dia tak berani nak syarah, takut-takut faham muka lain. Ni kita baca ni kita syarah cara kita. Jangan. Ayat-ayat lagu ni turun dia tu, hak tu. Kita tak boleh nak komen ke apa dia. Sahabat pun tak boleh ke apa dia. Tu setengah pendapat ulama buat lagu tu. Sifat ke apa dia lagi qiyamu binafsih. Tuhan berdiri dengan sendiri. Maka apabila Tuhan ada qiyamu binafsih, maka dia tidak berhajat kepada sesuatu. Dia berdiri dah sendiri. Tuhan boleh mendengar, sama. Tuhan boleh melihat, basah, maka tak perlu kepada orang menolak tuli dia. Tak menolak buta dia. Kalam, Tuhan boleh ada sifat kalam dah. Ada kemampuan berkata-kata. Berhajat lagi kepada benda, tak perlu lah. Dia sendiri boleh berkata-kata dah. Perlu kepada pokok kau Tuhan nak kecek. Perlu kepada gapo kau nak suruh nak kecek dengan makhluk. Tak perlu gapo-gapo. Kaunuhu sami'an. Keadaan Tuhan mendengar, membasiran, mutakalliman, boleh kecek tu. Hak tu,
Sebelah sifat tu menunjukkan apabila ada sebelah sifat tu, maka Tuhan tidak berhajat kepada apa-apa. So, syarat Tuhan cukup. Nah. Dan lawannya daripada mustahil itu sebelah juga. Sebelah apa sebelah? 22. Dan masuk pula yang haruh, iaitu satu dan lawannya satu. Satu, lawan dia satu. Satu sifat haruh. Nah, saruh Tuhan buat makhluk, tak usah buat makhluk. Lawan dia wajib ataupun mustahil Tuhan buat makhluk. Maka jumlah sekalian tersebut itu 24. 22 sifat istighna, lawan dia 11, 22. Lepas tu, dua lagi sifat haruh dengan lawan sifat haruh. 24. Masuk dalam kalimah istighna. Dan bahagi yang kedua, dinamakan dia iftikar. Sifat iftikar pula. Apa iftikar? Benda berhajat kepada Tuhan pula. Sekalipun kalimah iftikar ni, Syekh Ahmad Al-Fatani dalam kitab Faridah dia iktiraf. Kerana tak molek kita ni sebuah ke sifat Tuhan iftikar, berhajat. Kita nak sebut iftikaru kullu ma adah ilaihi, tapi kita sebut sifat iftikar. Sifat berhajat. Ingat Tuhan berhajat. Kita dok sifat berhajatnya makhluk kepada dia. Nak ajak kita mana? Tapi Syekh Ahmad Fatani kata tak apa comel. Mungkin kalimah ni tukar, nama ikut nama orang lain. Yang nama iftikar lagu tu lah. Tak setuju. Tak apa dari sudut. Dari sudut nama tu istilah sahaja, dari sudut perbahasan tak setuju. Tu istihad Syekh Ahmad Fatani dalam kitab Faridah dia. Artinya berkehendak oleh tiap-tiap barang yang lainnya lain pada Allah, kepadanya kepada Allah. Artinya berkehendak oleh tiap-tiap barang yang lain daripada Allah, lain daripada Allah, lain daripada sifat Allah, lain daripada asma' dia, lain daripada tu. Maka berhajat kepada dia. Kerana kepada Allah yang menjadi akan dia dan menolak daripadanya kekurangan. Kita berhajat ni kerana macam-macam lah. Tuhan nak buat kekurangan pada kita. Kerana ia Adam pada asalnya. Kerana makhluk ni selain daripada Tuhan ni Adam. Selain daripada Tuhan ni Adam, yakni tidak ada asalnya. Katanya Nabi Muhammad, perkataan yang paling benar. Kalimatul haq. Kalimah yang paling benar. Yang disebut oleh penyair-penyair zaman jahiliyah. Kalimatul labib. Kalimah seorang penyair, nama dia Labib. Dia kata apa? Kullu ma siwallah. Setiap yang selain Allah. Batilun. Tidak ada hakikat sama sekali. Batil sama sekali. Yakni, hanyalah bayangan semata-mata. Yakni, benda yang tiada dan diadakan. Asal benda tiada. Benda tidak ada hakikat. Tetapi nampak zahir di hadapan kita kerana dia diadakan. Dari sudut diri dia sebenarnya tidak ada, batil. Tu maksud dia hak, lawan dia batil. Hak ni Tuhan. Betul-betul dia ni ada. Hak sebenar-benar. Kita benda tak ada tetapi diadakan. Maka benda tu dipanggil batilun. Nabi Muhammad pun iktiraf konsep ketuhanan dia ni. Konsep percakapan dia, Nabi kata betul kalimah ni. Rupanya hak kita tengok ni batil semata-mata. Tidak ada hakikatnya. Ada kata hakikat, tak ada hakikat lagu mana. Cuma menapa demo bunyi. Peng, Allahu Akbar sangat demo. Besarnya. Tak tahu. Hakikat lagi. Tak seru lagi. Peng lagu ni. Nampak? Kita sekalipun lagu ni, tetapi masih belum serupa kalau kewujudan kita dengan wujud Allah. Tak serupa. Tuhan memang betul-betul wujud. Kita diwujudkan. Beza. Wujud dengan maujud. Benda yang diadakan dengan wujud tu sendiri. Ada tu sendiri dengan benda yang diadakan. Maujud tu sendiri. Betullah. Pada asalnya, asal makhluk ni benda tak ada. Dan sentiasa dalam kekurangan. Maka berhajat kepada Tuhan. Dan masuk di dalam iftikar 9. Wallahu a'lam.
Ngaji tauhid ni banyak kali dah buat kita ni. Tak faham lagi. Standard buat kita dah. Sebab tu duduk pondok lama. Kalau duduk sebentar, hok bisa-bisa ya. Kalau hok lama tu tentu dah sudah tanyalah bukan kis bisa tu. Kita tak faham ngaji tu. Jika seorang laki isteri melayani suami atas sebab kewajipan tetapi tidak ikhlas, apakah boleh pahala atau boleh dosa? Maka perbuatan dia hanya nak melepaskan kefarduan. Seperti kita semaya dengan tidak ikhlas. Tak payah hulai dah. Dosa, tidak berdosa dah. Cuma lepas adalah farduan, pahala tidak boleh. Pahala mesti ikhlas, syarat dia. Manakala kita tidak ikhlas, terlepaslah dosa tidak melayan suami. Tu maksud dia. Dulu kau tak ikhlas, takut demo sungguh layan. Gitulah. Kadang-kadang layan ni, maksud layan ni time kita backmuk tu, layan tak sungguh, time kita layan. Gitulah. Cuma sebab gapo, sebab itulah kita setiap kali buat gapo-gapo kepada suami ataupun kita buat sesuatu kepada isteri. Kita layan dia, kita buat gapo dia, ikutlah atas tubuh sendiri pun niat lillah, bismillah. Biar ya Allah ya Tuhanku bantu aku untuk buat kerana-Mu. Bismillah. Billah, lillah, bismillah. Biar buat kerana Allah, biar jadi pahala. Atas tubuh pun sekali, biar gitu. Sekali pun kita letih kau, kita serabut kau, kita pula bini kita. Kita dengar dia kecek. Royak dari hati kita, ya Allah ya Tuhanku aku buat kerana-Mu. Layan juga. Biarlah baru boleh pahala. Kalau tidak tak boleh pahala lah. Memang terlepas dah dosa tu, tapi tak semestinya terlepas dosa boleh pahala lalu. Saya ada beramal dengan amalan yang ustaz bagi, baca Fatihah sekali, selawat 11 kali, ayat kursi 41 kali. Tapi kalau waktu period saya masih boleh beramal ke ustaz. Sudah. Niat amalan itu sebagai zikir, ayat Quran lah. Fatihah tu niat zikir, ayat kursi itu pun niat zikir. Amal ke. Bagi orang period lah, bagi orang mari hit lagu tu. Nak cari mana tukar macam ustaz tu? Kayu gapo hok molek buat tukar ustaz? Kayu hok mana tak tahu tukar ambo banyak batal tu. Saling rindu dari murid-mu di bumi Lubnan. Syukran. Lubnan, nak duduk Lubnan. Cari tukar Lubnan lah. Kayu gapo dia tak tahu lah. Kayu ni tukar ni antara tukar pilihan lah untuk buat tukar. Kayu kemuni hitam. Banyak khasiat dia. Kayu penawar hitam. Kayu celagi ataupun kayu asal Jawa. Kayu remunggai. Kayu raja kayu. Tu. Kayu abanuh. Kayu apa dia lagi? Macam-macam lah. Tu tu. Kayu apa dah? Lus. Nabi pakai kayu lus, kaca badan. Lus mur dipanggil. Ada kayu ayu apa dah? Ayusha. Tu antara kayu-kayu untuk dibuat tukar. Nak beli kayu 2 pak, kayu staging ikut remo lah. Boleh. Tapi tak ada khasiat lah. Kok kita makan obat kok tak ada khasiat. Macam tak ada faedah. Kenyang. Kita demam makan nasi. Nasi ni kita kata kenyang tapi tak ada khasiat. Molek kalau kita demam, kita makan obat. Ni sampai kenyang, kita boleh gitu lagi. Gitu. Jadi daripada murid-mu di bumi lo benar, awak klik lo benar tu bolehlah. Awak klik tukar-tukar lo benar, sebeh lo benar kau. Saya ada dengar orang tua kata, kalau kita buat akikah tapi kita patah ke tulang binatang tu, maka tulang anak tu jadi cepat patah dan rapuh. Kalau kita masuk ke manis, perangai anak jadi manis. Betul ke? Benda ni disebut di dalam kitab. Bukan di dalam majalah gila-gila. Bukan dalam majalah ujian. Bukan dalam majalah alam puirang. Jadi dalam kitab sebut lagu tu. Sunatnya, tulang tu jangan repih. Buat di sendi-sendi ni. Di sendi-sendi.
Patah sendi-sendi. Manakala masuk pulak manis, tafaul panggil. Ambil sempena baik supaya anak tu jadi perangai manis. Nak katok, nak mesing kau, tak apa, tak berdosa. Cuma dalam kitab tu sebut. Ulama mikir tak serupa dengan kita. Hak tolu, buat kerja. Tak ada sipi. Buat kita buat kerja. Tak ada tak? Screwdriver buat katok air batu. Tak ada. Screwdriver. Ni orang buat pula. Screw tiba-tiba buat katok air batu. Pening sungguh kata. Jadi tak satu tu mikir dia bang. Otak dia jadi screwdriver ni tu hak kita. Jadi orang tua dulu ada maksud setiap perbuatan dia. Kita ni tak tahu apa macam-macam. Jadi manusia Allah ni tahu mikir kita nak kata tak cerdik ngaji sekolah SPM juga. Tapi orang tua dulu halus di dalam perbahasan dia. Jadi kata-kata ni disebut di dalam kitab. Ambil sempena baik. Kita ni tak ada mikir sempena baik ke apa dia. Hari gapo pakai ikut cara kita nak buat gatu nak buat gapo. Tak ada fikir sempena kau hari tak ada. Batal-batal mari Wahabi pula kata syirik benda lagu ni. Lagi-lagi lah pok kita. Jadi masa malah mikir tu. Guna pala lutut semacam tu gak. Nak buat gapo tak ada mikir hari gapo berapa hari bulan tengah malam bulan tak berok. Ni jauh berlakon. Jadi benda-benda lagu ni disebut di dalam kitab, ulama-ulama dulu mikir lah. Nah, kau ada, kau amat tak ingat lah tu. Kalau kita semaya jamak qasar, zuhur dengan asar dalam waktu zuhur. Lepas maya zuhur, kita pun ketuk Allah. Lepas ambil air semaya, adakah kita perlu sambung semaya asar selalu atau kena ulai zuhur semula? Gini, kalaulah kita batal di antara zuhur dengan asar tu, qadar jangan lebih semaya 2 rakaat. 2 rakaat ni misalnya semaya 2 rakaat ni seminit lah. Yang kita pergi ambil semaya tu, lepas tu mak sambung semula maya asar tu jangan lebih daripada seminit. Kalau lebih pada seminit, tak boleh sambung dah lah. Berarti kena tunggu maya waktu asar, pergi semaya asar. Adakah orang yang selalu mendoakan keampunan untuk umat Nabi Muhammad? Adakah hati orang itu hati kekasih Allah mohon pencerahan? Ni kata-kata disebut di dalam kitab-kitab tasawuf. Di antara ciri-ciri orang kekasih Tuhan, orang yang disayangi Tuhan, adalah orang yang menyayangi makhluk Tuhan. Lagu mana saya makhluk Tuhan? Adakah dengan doa nak hancur lebur tu saya? Adakah saya tu nak suruh orang tu jadi baik? Sekalipun dia jahat, tapi saya, ya Allah, ya Tuhanku, kerana dia makhlukmu, ya Allah, mu sudahkanlah dia dengan baik. Daripada mu hancurkan dia, lebih baiklah mu beri hidayah kepada dia. Hak mana ayat saya? Hak mana ayat saya? Kita fikir secara zahir dulu. Maka Nabi kata, irhamu man fil ardi, yarhamukum man fis sama. Kesian tak? Sekalipun mu duduk dalam baik, mu dunia orang baik, pakai jubah, pakai serban, takbir 14 dah. Sekalipun mu nampak orang wali, mu bangun tahajud, mu mengajar tafsir. Tapi kata mu tak sayang ke orang tu. Mu doa hacur lebu apa cerah mu. Kalau mu irhamu, kesian belah tak? Kalau Tuhan tukar tempat, orang tu duduk tempat mu sekarang, mu duduk tempat tu. Lagu mana mu keinginan mu kalau mu duduk dalam keadaan jahat? Mu nak suruh orang doa hidayah kepada mu ke, mu nak suruh doa orang hacur kepada mu? Tentu kita. Maka hak mana penyayang? Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Sayalah benda atas muka bumi. Orang langit, malaikat-malaikat, bukan Tuhan duduk langit. Malaikat-malaikat akan sayang kat mu. Nak kita nak doa anak kepada musuh Tuhan boleh halu, tapi ni kecek tajuk bab kekasih Tuhan. Bagi tajuk sipil kekasih Tuhan, jangan kiyah dengan orang awam. Orang awam tak apa, baik doa ya Allah. Dan boleh buat zalim ya Allah tu aku. Boleh halu, sesuailah dengan dia orang awam. Tapi kecek tajuk kekasih tu sipil lain lah. Tu maksud dia. Kalau seorang itu belum melakukan akikah atas diri dia, di luar pengetahuan dia lah, tak sedar yang dirinya belum diakikah. Dia tak sedar. Adakah akan tersekat, terhalang kehidupan dia untuk dapatkan suatu hajat? Contoh dia diberi ujian yang besar dalam hidup dan sangat sukar untuk dia melepasi dari ujian itu. Adakah disebab ia belum lagi akikah? Demo tak semaya pun tak tahu. Kita mana tahu dah. Jadi ujian-ujian ini kita tak tahu dengan sebab akikah ke apa. Akikah ni di antara kelebihan dia, anak yang diakikahkan dapat mensyafaatkan ibu ayah dia jika dia mati kecil. Mati kecil,
Maka kalau dia diakikahkan, maka dia akan tunggu mak ayah dia untuk ditolong. Dia akan tolong masuk ke dalam syurga Allah Ta'ala. Hamba tak tahulah hidup jadi payuh apabila tidak akikah. Jadi kita apabila besar, apabila ada duit sikit, kerja sikit, niat kita tanya mak ayah. Mak akikah tak kita? Tak lagi. Kalau hak jatah belilah kambing 2 ekor. Hak tina beli seekor, buat sendirilah. Biarlah mak ayah kita tak ada duit dulu nak bersyukur, terima kasih kerana dapat kita. Kita sendiri bersyukur kerana kita tu ada. Kelebihan pahala tu dah boleh, khasiat dia tak tahulah. Ada benda Tuhan hanya menyebut pahala, khasiat tak sebut. Ada benda Tuhan sebut khasiat dan pahala. Khasiat beza dengan pahala, ya. Pahala lain, khasiat lain. Supaya orang kata baca qul huwallah bersama dengan pahala. 1/3 Quran. Khasiat tak boleh. Kelebihan baca kuliah tak serupa dengan kelebihan khasiat baca qul huwallah. Pahala, ya, pahala boleh. 1/3. Lagu tu. Jangan tukar khasiat dengan pahala. Ni pakai goma belaka. Jodoh tu khasiat pahala. Demo ni tukar nyetak bah dengan nyetak kereta api. Demo. Ada petua tak nak hilangkan sikap gapo tak erti. Sifat pelonggoi atau hok temper gapo Pongoi. Pelongoi. Pelongoi. Pongoh ni. Kalau Kelantan panggil pongoh. Backing, cengeng. Jolah belaka tu. Gini, pertama sikap marah ni banyak sebab lah. Pertamanya mazmumah tu ada pada diri kita lah. Kita kena belajar ilmu suluk. Apa maksud suluk? Mentarbiah hati kita supaya hati kita jadi baik, nafsu kita dan diri kita jadi baik. Kita jadi backing kena belajar sabar, belajar tahan dulu, belajar tahan. Semua orang ada perasaan marah, melawan sesuatu, benci kepada sesuatu, suka buat tindakan yang lebih-lebih. Ada. Tetapi kenapa orang ni tak buat tindakan lagu tu? Dia ingat Tuhan, dia sabar, dia tahu marah lagu ni bukan sifat orang yang baik, hati yang baik. Maka dia berlatih bawah tarbiyah seorang guru, maka dia jadi seorang penyabar. Banyak ke berselawat, banyak ke ambil air semaya. Benda-benda itu menyebabkan kurang sedikit perangai backing kita tu. Ustaz, betul ke life begin at 40? 40 dia kata. Hidup bermula usia 40. Nak selok dah 40 ni. Nak bermula hidup lagu mana? Macam mana nak hadapi umur 40? Apa yang perlu kita tahu? Pertama, umur 40 ni kita akan masuk kepada satu peringkat usia dipanggil syekh. Orang tua. Dia dalam kehidupan kita 3 keadaan. Kita akan mengalami anjakan paradigma. Perubahan besar dalam hidup kita umur 20, umur 40, umur 60. Umur 20, kita mula nak kenal dunia, mula gapo. 40 kita mula dewasa. 40 ni banyak khasiat dia, banyak rahsia dia. Bukan orang kata kalau umur 40 masih belum lagi berubah perangai hati kita daripada jahat kepada baik. Sukar dah lah nak berubah. Kerana hak ni permulaan kita dewasa. Umur kita, akal kita akan berhenti dah. Apabila umur 40, kajian manusia, akal ghariziah. Akal semula jadi berkembang dengan tubuh kita ni sama berkembang. Tubuh kita berkembang, akal kita juga berkembang melalui pengalaman lah, apa dia. Maka bila umur 40 dia berhentilah, break lah. Berhenti dah berkembang. Tubuh orang jatuh siapa umur 18. Tak tinggi dah lah. Kalau kita umur 18 tinggi ni, tak sedok kaya lah. Kali ada 8 lagi umur 40 kali tinggi ni. Dia tak sekatu dah kita, tak sedok kaya lah. Jadi tak tinggi dah kita. Jadi tubuh dia ada peringkat dia, perkembangan dia. Akal siapa umur 40. Maka mature dia, mata manusia itu umur 40. Maka kalau umur 40, usia dia paling bijak dalam buat tindakan. Tiba-tiba dia pilih lagi jawab pihak tak bijak. Panggil bawa umur. Bodoh patua. Bodoh patua. Bodoh patua kalau 40. Tapi hidayah Tuhan ni tak kira. Cuma tu standard dia. Maka pada usia 40 lah permulaan Nabi Muhammad dapat hidayah. Apa hidayah? Dapat. Ada kata dapat hidayah ni maksud Nabi Muhammad dulu dia tak tahu. Wa wajadaka dhallan fahada. Nabi Muhammad ni sesat maka diberi hidayah. Apa maksud sesat?
Dia tak tahu dia tu Nabi dulu. Dia sesat daripada dia tahu dia tu Nabi. Bukan sesat. Sesat kita ni berat. Bukan tu. Kita ni makan pala pahit. Makan gas. Tak ada orang gegar nak pala pahit. Tak ada apa duk makan gas. Makan pelayang. Makan paku. Makan kapek. Pok kita ni. Jadi, umur 40 Nabi Muhammad diberi petunjuk. Yakni hadar tu dari surah. Tu kata maksud diberi petunjuk kepada kenabian. Jadi baru dia tahu umur 40 baru tahu dilantik jadi Nabi. Rahsia umur 40 ni banyaklah. Antaranya kelebihan Nabi sebut apabila buat amalan 40. Seperti amal semaya berjemaah akan menyebab tercabut sifat munafik dan dijanji syurga. Maka ulama mengambil kaedah 40 ini perubahan setiap satu benda. Perubahan dalam beramal. Kalau kita beramal 40 dia akan menyebabkan perubahan dalam diri kita. Puasa 40 hari. 40 ni banyak rahsia. Nabi Musa munajat 40. Nabi Muhammad terima wahyu 40. Jadi umur 40. Jadi umur 40 tu umur mati dah lah. Macet dah lah. Ulama salah dulu 20, 1 sampai 20 belajar. 20 sampai 40 ngajar. 40 sampai 60 beramal. Maka kita tengok dulu ulama dulu gitu. 1 sampai 20 yang mengaji sampai alim dengung. 20 sampai 40 mengajar. Khidmat dakwah. 40 sampai 60. Memang duduk rumah ya dia. Dia tak mengajar dah. Lepas tu duduk beramal segala amalan dia. Semua yang beramal. Orang mari baca kitab lagu tu. Dia tak pergi mengajar dah. Jadi jalan dah lah. Tak tahu mengajar tu. Apa yang perlu kita tahu dah. Apa yang perlu kita tahu. Fardu ain berkenalan dengan Tuhan. Rebutlah peluang pada usia 40. Katanya Habib Omar, apabila mencecah usia 40, boleh tengok dunia tu. Kalau mu tak ada lagi dunia pada usia 40, boleh kejar. Sebab apa? Sebab akhiratmu semakin tipis tu. Kejar akhirat lah. Tak ada dah dengan usia 40 kita, kekuatan kita semakin menurun. Menurun dah. Kau nak selok lah. Besok setara mana, pergi main gym ko, main six-pack ko, apa nak selok dah. Apa yang perlu kita tahu tu? Ada hadis. Nabi cakap baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali lepas subuh. Jika kita baca bila-bila contoh jam 10 ke 12 ke sama ke fadilat dia ustaz. Kadang-kadang terlupa sebab lepas subuh kan nak siap-siap ke apa. Gini kaedah dia. Apabila dalam hadis sebut lagu tu, maka lagu tu lah secara zahir. Ulama hadis qiyas pun lagu tu lah. Kalau zikir 33, jangan qiyas 34, 35. Nombor dan waktu tak boleh nak qiyas. Sebab hanya Nabi Muhammad tahu rahsia dia. Apa lepas maya kena buat 33. Apa tu buat 100 ke banyak lagi. Apa lepas pada semaya baca apa lagu tu? Itu rahsia. Hak ni kita terima dia panggil maksur. Maksur daripada Nabi, maka hak tu lagu tu. Tak boleh nak qiyas lah. Tapi kalau kita nak buat pukul 10 11 tidak ada halangnya. Minta insya-Allah fadilat tu boleh juga. Allah Karim. Allah Taala Maha Pemurah. Insya-Allah dengan iktikad seorang hamba ana inda zanni abdi bi. Aku di sisi sangkaan hamba-Ku denganku. Kalau dia suka dapat fadilat, insya-Allah Tuhan tak akan sia-siakan. Sebab tu ulama kata beramal dengan hadis doa pun boleh pahala menurut sangkaan hamba tu. Kerana dia sangka Tuhan beri pahala lagu tu. Memanglah dari sudut hadis tu tidak benar, tak sahih. Tapi kerana sangkaan dia, ada hadis lain kata sangkalah. Maka sebab itulah kita kena seka dengan Tuhan hak besar-besar. Tuhan nak beri syurga pidau, nak gapo kita lepas ni. Jangan. Tak ada masuk syurga tanpa hisab. Jadi banyak seka hak comel-comel dengan Tuhan lagu tu. Bukan koya tapi biar ada cita-cita sengkok baik lagu tu. Jangan ada pun sikit sengkok jahat dengan Tuhan. Apa hukum ibu bapa mengambil orang fasik sebagai menantu? Apa hukum kalau seorang wanita tu pilih orang fasik untuk menjadi suami?
Adakah ibu bapa itu seolah-olah memutuskan silaturahim antara mereka dan anak mereka mohon pencerahan. Nabi kata, jangan makan makananmu kecuali orang bertakwa. Jangan saing dengan kamu kecuali orang bertakwa. Nabi larang duduk dengan orang fasik, orang lawan Tuhan, orang tak dengar kata Tuhan. Tiba-tiba kita masuk dalam keluarga kita. Kita buat suami kita, kita buat menantu kita. Dia lawan Tuhan. Patut kita ambil orang baik duduk dengan kita. Maka benda lagu ni, hukum dia berdosa. Katanya ulama, kalau kita nikah ke anak tina kita dengan seorang lelaki tak semaya ke fasik, maka pernikahan itu sah sebab kita yang nikah ke sah. Tapi perbuatan itu berdosa kerana menyebabkan anak tina kita taat kepada orang jahat. Menyebabkan agama dia dalam bahaya. Ikutlah ambil menatu kau, ambil wak saing kau, ambil wak rakyat peniaga kau. Semua orang fasik tak boleh nak saing. Kecuali untuk jalan dakwah. Kita saing orang fasik buat apa? Nak dakwah dengan dia. Tapi kalau semata-mata nak bersuka, nak bergalau, tak salah. Lagu tu. Bau-bau ni. Pelik bahasa dia. Ya orang gapo dia ni orang. Orang Kayangnya mana ni. Bau-bau ni saya ada dapat sebuah buku dari satu NGO. Kandungan buku tersebut ada ayat manzil, ayat munjiat, ayat syifa. Mohon tuan guru terangkan kaifiat cara mengamalkan ayat-ayat tersebut dan kelebihannya, mohon ijazah daripada tuan guru. Ayat manzil ni apa? Biar ingat di mulut ayat manzil ni. Bacalah ayat manzil ni adalah ayat yang disebut oleh Nabi. Nabi kata siapa dia yang baca 33 ayat. Ia ada 33 ayat. Selamat daripada curi, selamat daripada binatang. Ni Nabi Muhammad royak. Bukan doktor, bukan PhD, bukan profesor royak. Maka ayat ni sangat mujarab untuk gangguan jin, hatu, raya, apa dia. Amal ke, hafal ke ayat manzil ni, diamal dalam masa 41 hari. Amal. Maka niat ayat manzil ni jadi darah daging kita untuk baca nak air tawar kau. Tu ayat manzil. Ayat munjiat pula, ayat munjiat, surah munjiat, ayat apa dah? Ayat munjiat ni kau. Kullan yusibana ni. Kullan yusibana illa ma kataballahu lana. Lebih kurang gitulah. Apa juga ayat munjiat ni ada kelebihan juga ulama kata. Tak silap hamba dalam kitab-kitab sebut kalulah langit ni jatuh di bumi. Langit jatuh di bumi. Maka tak ada ruang dah dia. Langit kalau tipu bumi tak ada ruang dah nak selamat. Maka mu selamat lagi kalau mu amal. Padahal langit kalau tutup bumi ni habis dah, kepit habis semua. Dak. Dalam kelebihan munjiat kata siapa dia yang amal surah munjiat tu dia akan selamat. Yakni ayat untuk melepaskan diri, keselamatan daripada semua benda. Ayat syifa ni, perkataan syifa di dalam Al-Quran ada 5 ayat kata. Wa nazil ma huwa syifaa'un lil mu'min. Banyaklah ada 5 ayat, maka ayat ni ayat untuk sembuh, baca di gapo dia ke untuk penawar. Jadi ambil ijazah ke 3 amalan tu diamalkan selama 41 hari tanpa henti. Pilihlah nak amal lepas maghrib ke, lepas isya ke, sebelum tidur ke, lepas subuh ke. Selama 41 hari dengan niat supaya ayat itu menjadi pelindung kepada dia, jadi penawar kepada kita. Gitu. Nak ijazah tu mana terima pada gua. Nak tanya amalan murah rezeki selain selawat dan solat duha. Thank you ustaz, buat apa? Tak live banyak hari dah ni. Ni live dah ni. Hamba still live. Masih hidup lagi lah. Live ni. Maknanya apa dia? Murah rezeki di samping selawat dan duha, bersedekah. Nabi kata tidak akan berkurangnya harta dengan sebab sedekah. Sekalipun kita rasa kurang, kita ada pitih 50 ya. Kita beri ke orang 30 ya. Kita rasa kurang. Tak kurang. Lepas tu tak kurang harta ke mana? Sihat. Kadang-kadang tukar 30 ya tu jadi kesihatan kita hari tu. Tuhan tukar 30 ya hari tu, kita tak ada masalah hari tu dengan orang. Kita tukar 30 ya hari tu, sepatutnya kita tu tayar bocor, aksiden, guling, mati selop. Misal contohnya. Tuhan takdirnya jadi dengan 30 ya dia sampai rumah. Bocor rumah jadi. Jadi benda-benda lagu tu rezeki. Jangan nampak apabila Tuhan kata tidak berkurangnya
Rezeki harta tu dengan sedekah kita nampak harta juga. Kadang-kadang rezeki lain Tuhan bala. Antara amalan yang sangat mujarab adalah bersedekah. Lebih-lebih lagi sedekah kepada binatang. Sedekah kepada binatang yang tidak pernah menunjuk. Jarang orang sedekah ke kucing nunjuk-nunjuk selfie kan. Ada mereka buat Greenpeace buat. Jadi bersedekah. Banyak cerita kita dengar kelebihan orang tu kerana bersedekah. Orang jahat kadang-kadang dijaga oleh Tuhan kerana dia rajin bersedekah. Disebut dalam kitab-kitab ada orang jahat gapo dia, orang nak bunuh belaka dia tak pernah berjaya. Orang bubuh hula, bubuh gapo. Maka setiap kali tak pening orang. Sampai pada orang-orang wali pada zaman tu kata apa orang ni jahat, aku tak kat doa, tak jadi, tak gapo. Apa dia rajin sedekah rupanya. Malaikat-malaikat duk jaga dia. Maka Tuhan tidak pernah dusta dengan hamba dia. Kalau Tuhan kata Tuhan jaga sekalipun mu jahat, lepas tu tak puas hati, dah aku janji dah dengan dia. Sekalipun dia sedekah. Gitu. Jadi banyak ke bersedekah. Bolehlah sedekah buat pondok ke, buat surang ke, buat masjid ke. Lagu tu. Contohlah. Apakah ada atau perkara sunnah sebelum mengkhatamkan anak? Jawi. Jawi ni pada hari ke-8. Sunatnya pada hari ke-8. Hari ke-8. Hari pertama, hari lahir dia tu dia. Hari ke-7, tahnik. Ngekor. Esok ke tu, hari ke-8. Maka hari ke-8 baru boleh jawi. Cara sunat tak tahulah hambanya. Orang dulu kak, mandilah. Biar sejuk dulu Dia jangan panas. Apabila panas, darah lancar tubuh kita. Maka kalau kerak, ngecik darah banyak. Orang dulu yang mandi biar sejuk, jadi kerak tu air darah tak ngecik sangat. Tak itu sangat. Mandi sungai lah, berapa, panggil bomba lah. Lepas tu, we cerita Doraemon. Tengok. Lah ni macam-macam lah. Gitu. Khotel. Zaman dulu kalau jawi ngocak, nak kerak ni, nak jadi dewasa. Dia panggil nak jadi dewasa ni. Abang nak jadi dewasa ni, ngocaklah kedip-kedip mata, takut-takut. Ngocak asyhadu an la ilaha illallah, abang nak jadi dewasa dah. Dewasa dah, boleh nikah lah kali ni. Asyhadu an la ilaha la ilaha illallah tu. Sallallahu. Mari belakang lagu nak. Kena tepik ambil dulu dah. Jadi orang dulu cara lagu tu, yang ngocak yang tu tak tahulah. Gapo dia cara sunatnya. Sebab khitan ni ya benda aib sikit. Jadi tak ada cara ulama sebut secara terperinci. Atas negara lah macam-macam lah. Rakyat ada cara dia ni. Adakah salah seorang anak yang tidak tegur ayahnya meninggalkan sembahyang? Ustaz, adakah salah anak? Anak kena tegur lah. Siapa dia pun dia. Sekalipun dia tinggi, dia pangkat daripada kita. Kalau dia tak sembahyang, kena tegur lah. Salah perbuatan tu. Cuma, kena tanya dia. Apa ayah tak sembahyang? Kena tanya dia. Ayah tak ingat. Tak ingat. Ayah jadi ayah sesak dah. Mu ingat aku ni sesak kau katanya ayah dia. Tak ingat lah kata. Ingat ayah nak apa? Balik ayah tak sembahyang kata. Ayah mengaku ayah. Bapa mengaku. Kena tanya dua-dua orang tua. Okay? Adab. Sekalipun wajib kita menegur. Tapi jangan lupa adab itu mesti dipelihara. Nak tegur lah. Siapa-siapa dia ayah ke mak kita ke. Tapi beratlah sikit. Ujian paling berat bagi anak adalah menegur seorang bapa dia. Sebagaimana anak, ayah nak tegur anak pun berat. Begitu juga kita nak tegur ayah kita. Aduh, jen kita. Jen itu. Muskat mengaji di pondok berani tegur aku dah dia. Sepak, bop jet. Nekat dinding kita. Nak kata mana dah? Nak lawan ayah kita. Biar dia kata, mu tak usah makan. Pandai. Berani dah lawan dia. Berani nak. Dulu aku tak semaya, tak ada orang tegur. Muskat pandai letak piyah atas kepala ni tegur aku. Biar ikut dia dari ceramah. Dia kalah hari tu. Kali tanding. Kau berani, peluang dia cara. Gitulah ujian bagi seorang bapa. Bagi anak pun lagu tu juga. Tapi suka tak suka terpaksa lah. Tu tanggungjawab kita. Pandai-pandailah guna politik kita supaya dia tu kena. Ayat kata ayah kalau semaya kita hadiah welfare 2 butir. Ayah dia pun semaya, dia pun beli. Pesan ni ada welfare tu ada. Nampak sokong ayah dia. Apa hukum lelaki pakai skincare? Skincare ni cuci ni lah, itu muka. Tak apa. Atas nama rawatan, ada orang tu muka dia tak comel.
Ada. Semua orang suka kepada keindahan. Maka tak salah. Nak nyemak lah kita panggil orang tu. Kelantan panggil nyemak. Nyemak ni tak apa. Oh, jaga muka penampilan kita. Biar jadi watak. Biar nampak macam ganas sikit dah. Tarik care kepada orang. Bukan nak ngejah ke apa dia. Ni muka Allahu Akbar. Orang nak tengok live takut. Tutup. Ngajar nak dengar suara tapi tutup. Tengok Allah. Getlah tengok. Nampak? Macam hati pun ada. Nampak macam mak lampir pun ada. Tasawuf lajuk. Jadi kalau pakar. Jadi kita perwatakan ni. Nabi pun kan. Nabi kata. Muka Hasan, wajhul Hasan ni muka comel jadi orang selesa duduk dengan kita, selesa. Ni duduk sebelah kata ayah aku ni jin kau setan ni. Dah lah duduk dalam gotu kau belah. Kata api tu, hok bunyi hok bawah tanah tu. Oh, duduk sebelah tu muka lagu tu pula. Cerita joong lah pada cerita hati dah gapo dia. Nah, jadi perwatakan muka kita tak apa. Skincare ni masuk dalam ni lah cuci muka tak apa tak. Jangan jadi lembut. Lembut bukan jadi lembut Orang pakai skincare tak mesti lembut. Berat. Pakai skincare lepas tu boleh jadi lembut. Bukan lembut je. Lembut bukan cerita tak skincare. Tahu kan ni janggut ni misal apa ulu golok pakai skincare pun tak apa. Dia tak pakai skincare bukan jadi lembut. Ni pakai bedok jadi lembut. Bukan pasal jadi lembut tak boleh. Lembut tak boleh. Ni pakai tu penyepak pun tapi cara gaya lembut tu tak boleh. Kita orang jantan kena buat cara jantan. Apa makna sebenar amrak? Benarkah amrak merupakan ujian yang lebih besar banding wanita bagi kaum lelaki? Terima kasih. Amrak ni budak usia nak dekat dengan balik. Dia amrak, murahik, balik. Contohnya balik usia 15. Murahik 14, amrak 13. Maka amrak ni tak ada janggut, tak ada gapo, super retin. Maka budak ni kalau jantan tak ada goni ni lebih-lebih lagi pak kita muka tak salah. Cuba tengok orang ni Uzbekistan, Popustan, Tanjung Rambutan, orang hot tu. Allah tengok supaya lukisan muka orang jantan baru orang tino. Sok kira muka supaya orang jantan. Jadi orang jantan dengan tino ni supaya dengan tino. Maka dia nafsu syahwat. Orang lelaki ni kalau tengok muka supaya supaya lebih kurang ya tubuh pun ada tangan, ada kaki, ada apa dia belaka. Cuma beza hak tu ya, sikit ya beza. Kalau kita kacing apa dah tiara apa kita kecil ya, supaya beza sikit ya, enjin turbo sikit tu ya. Maka amrak ni lebih bahaya sebab dia yates setuh tak patai semaya. Jadi dia gurang dengan kita pun kita rasa bebas sikit dengan dia. Takut muka lain lah setuh musim-musim sejuk ni kan. Seronok main kat atas belakang lagu ni. Sudah menalih dak. Jadi benda ni ujian lebih besar kerana kalau hoi tino kita takut awal lagi. Kita jaga lagi hoi tino jangan. Tapi kalau hoi jatuh jadi mudah dari sudut pergaulan tu kita bimbang tu ujian tu maksud dia. Kadang-kadang orang takut dengan perempuan tapi dengan hoi jatuh berani. Jadi masalah juga. Kadang-kadang dengan hoi tino tak berani saya buat apa-apa. Dosa. Kalau hoi jatuh rasa macam tak dosa tu. Jadi sebab tu jadi mudah. Benda tu sama-sama ujian tapi kita rasa macam mudah pergaulan dengan dia. Tak batai semaya, tak gapo dia. Buat cepok kita lah, tarik dengan plekat orang lah. Tarik dengan tuala orang lah. Duk skodeng orang lah. Duk skru debat tandah orang. Pelik sungguh. Jadi, ni masalah belakang ni, benda ni nak jadi hati belakang-belakang ni. Jadi ujian, kalau itu nak tak buat kita gitu. Segar mau tak buat kerja lagu tu. Malu. Siap kita pula mahu orang. Mu tolong apa? Ngitau itu no. Ngitau jatuh. Tak apa pula jadi macam kadang-kadang ada benda tu ujian katanya ulama, apa jadi lebih bahaya? Sebab jadi mudah kita duk gaul dengan dia. Batu setengah ulama, amrak ni hukum seperti perempuan. Kena pakar tu tutup lebih banyak banding orang dewasa. Dia janggut gini dia gapo dia tak ada. Kalau orang besar tapi tak ada janggut, tak ada gaul panggil satung. Maka ulama qiyas mengenai sajak. Sajak suruhlah sajak kali. Dia dengan body dia lagu tu. Dia besar dah tapi orang tengok naik nafsu lagu tu. Dengan body dia, dengan dia buat aksesori dia cukup komplit lah. Lah ni bukan kacil dah. Tu jadi muka lain dah. Cutlah yang mari pondok. Mari pondok. Kita duduk tengah maya. Saya pergi kat kaki belak, dia buka ni. Bersembuh darah tak iman. Tobik darah kau tak iman. Tentu bersembuh darah tak iman. Tak iman. Tak bila tak tahu. Terombok kain-kain. Jadi ulama kata apa hukum dia? Jadi kena pakai yatim tu. Dia terpaksa dah tu.
Kalau dia jadi lagu tu, kena pakai supaya itin. Bukan pakai. Kena tutup habis dah. Tubuh dia jadi menggoda sangat dah. Tu ulama bahas lah. Sekalipun dia buat, dia lelaki. Masa tu atas maya betul. Tapi kenalin. Kalau kita peluk lah saja. Jangan. Kenalin dak-dak. Jangan jadi dah. Aku ulama bahas dia ni jadi kategori satu. Biarlah dia buat sendiri pun tapi jadi benda lain dah. Saya nak tanya dekat pondok ustaz selain ngaji fardu ain, ustaz ada mengajar ilmu putih orang-orang Melayu dok. Ilmu putih. Tak ada ilmu putih. Tak ada ilmu agama ya. Sebagai contoh ilmu perai orang Melayu, petua orang Melayu. Sebab saya tengok ilmu hikmah orang Melayu makin hilang. Boleh tak ustaz ajar dalam Ambo ni ajar sikit pun yang kata di Wahabi ke kanak lah. Suruh ajar roh kita bab perai ni kan. Pesel lah ambonya. Ilmu orang Melayu dulu sikit-sikit tu ada lah. Tapi bukan mata pelajaran utama. Jadi lah ni Wahabi ni lah. Yang menghalal menjadi tali baru kepada penjajah. Menghalal daripada ilmu hikmah orang Melayu ni diajar. Siapakah Tok Pula Condong? Boleh ustaz cerita ke Tok Pula Condong ni? Nama dia Syekh Abdul Somad. Tok Pula Condong. Dia tahun 18. 1820 dia. Dari dekat 180 dekat 200 tahun dah. 200 tahun dah dia. Yakni ulama yang pertama buat pondok. Sebelum daripada Syekh Abdul Somad tahun 1820 ni, Kelantan tidak ada pondok. Dia hanya mengaji di surau-surau, ngaji di rumah tok guru. Istilah pondok, patu keliling untuk pondok-pondok budak-budak pelajar ke apa tak ada kecuali Syekh Abdul Somad ni orang muda-muda dia. Guru kepada guru untuk kenali. Guru kepada guru untuk kenali. Tu Syekh Abdul Somad Al-Falimbani. Syekh Abdul Somad Tok Pula Condong, Syekh Abdul Somad. Sohulah keramat dia sampai sekarang kita boleh rasa. Tu Tok Pula Condong. Dia meninggal di Mekah tak mana. Tak ada mungkin pergi cari Pula Condong nak pergi ziarah kubur dia. Minta maaf. Dia meninggal di Mekah. Apa kau tidak tegur jemaah sebelah? Jika sebelah kita solatnya batal, adakah disoal pada hari kiamat nanti? Dia tu tak disoal lah. Moga dia tak tahu semaya dia batal tapi kita kena tegur lah. Kena royak lah sepatah lidah. Ya git ni. Teguran tu banyak cara. Sama ada nak tegur direct ataupun suruh orang ataupun soalan ke ustaz kau suruh dia bedah orang tu ke. Macam-macam cara lah. Yang penting berusaha untuk kebaikan diri dia. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Sesiapa yang membesarkan syiar ataupun tanda kebesaran agama itu menunjukkan hati seorang yang bertakwa. Maka di antara benda membesarkan syiar Allah Subhanahu wa taala adalah memuliakan tempat-tempat yang Allah Taala mulia. Katanya Nabi SAW, sebaik-baik tempat di muka dunia adalah masjid-masjid Allah dan seburuk-buruk tempat adalah pasar-pasarnya. Maka saya madrasah Okey daripada Madrasah Riba Al-Mustafa, saya dipertanggungjawabkan untuk mengikut amanah untuk menguruskan Madrasah Riba Al-Mustafa, merayu kepada saudara dan saudari untuk menyumbang kepada pembangunan masjid yang sedang kita buat. Mudah-mudahan sumbangan kita itu sebagai tanda kita membesarkan syiar Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi Allah Taala. Kita telah habis sebanyak dalam 200,000 dan kita masih memerlukan 280,000 lagi untuk menyiapkan tambahan daripada masjid yang kita sedia duk guna sekarang. Masjid tambahan ini adalah keperluan untuk pelajar-pelajar belajar.
Kerana pertambahan pelajar maka memerlukan ruang yang sangat besar. Maka saya berharaplah, saya merayu sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menyebut di dalam Al-Quran, sesiapa yang ingin memberi, pinjam kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala menggunakan perkataan Allah Taala nak meminjam harta kita. Lemah lembutnya Allah Taala untuk mengambil harta seseorang. Jadi saya lebih-lebih lagi merayu kepada muslimin dan muslimat untuk menyumbang bersama-sama menjadi pahala kebajikan amal jariah yang berpanjangnya sehingga di dalam kubur kita dan hari akhirat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima amal soleh kita yang ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mudah-mudahan agama Allah Ta'ala tetap tersebar syiarnya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala saja yang akan membalas hasil usaha amalan kita semua di akhirat nanti, iaitu syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.